kita berkenalan dulu dengan apa itu Jamboard. Sebenarnya dia banyak kegunaan dia. Okey, yang pertama, ini secara umum lah sebagai papan tulis digital. Okey, sebab bila dalam kelas, bila cikgu bagi link Jamboard ni dekat pelajar, pelajar boleh buka dengan dia boleh akses walaupun dia duduk dekat tak satu rumah ataupun duduk berlainan tempat, asalkan ada link yang diberikan oleh cikgu tersebut, pelajar tu boleh akses dan dia dianggap sebagai mini whiteboard juga. Okey. Seterusnya, ni biasa kita akan guna untuk kegunaan murid dan guru lah, terutamanya pada musim PDPR. Tetapi kalau dekat negara luar, kita boleh tengok dekat dalam mesyuarat pun mereka guna pakai juga Jamboard ni supaya untuk macam kalau kita nak buat aktiviti menyumbang idea, aktiviti mesyuarat yang memerlukan pendapat daripada ahli mesyuarat walaupun tak boleh duduk dalam satu meja, jadi kebanyakannya kat negara luar dah diguna pakai. Okey, yang seterusnya percuma untuk semua murid dan guru, tapi syaratnya kena menggunakan akaun delima lah. Okey, sebab akaun delima ni kerajaan KPM dah dah deal dengan Google, dah membayar dengan Google untuk kita boleh akses macam-macam aplikasi dalam Google. Okey, terutamanya untuk Jamboard ni lah. Okey, jadi kalau nak masuk boleh guna akaun delima. Okey, tetapi kalau nak menggunakan akaun personal Gmail biasa pun boleh. Cumanya nanti cikgu yang nak buat Jamboard tu dia kena buat link public. Dia kena buat link public baru semua orang boleh akses. Kalau dia buat untuk delima sahaja, bila pelajar masuk dengan Google, dengan Gmail yang biasa, yang personal punya, dia tak boleh nak akses. Terusnya, ni kita secara umum lah. Yang ni paparan dalam Google Jamboard. Okay, dekat sini dia dah ada tajuk dia. Okey, lepas tu boleh undo, redo, lepas tu boleh zoomkan, lepas tu set background. Yang ni untuk cikgu lah nanti set background, boleh nak letak background warna apa-apa ke, nak letak gambar ke boleh, tak adalah putih macam ni je. Okey, clear frame untuk clearkan balik. Page control dia ada muka surat satu, kita boleh buat lah banyak muka surat pun tak ada masalah. Okay, lepas tu more action. More action ni nanti cikgu-cikgu boleh lepas pelajar masuk dalam ni, dia buat apa-apa aktiviti dalam ni, cikgu boleh jadikan dia sebagai PDF. Cikgu boleh download, boleh dijadikan sebagai bukti untuk PDPR lah. Okay, lepas tu share button ni sangat penting. Share button ni yang cikgu cakap tadi, kalau tanda ni tak public, maksudnya privacy untuk cikgu je, pelajar tak boleh akses, dia kena public. Okay, dan nanti yang tools ni nanti kita boleh tengok sama-sama dalam Jamboard selepas ni. So last kali sebelum kita pergi kepada Jamboard, di mana boleh dapatkannya? Okay, macam kalau pelajar ataupun cikgu sekarang ni ada menggunakan laptop, memang dia dah ada dalam Google masing-masing. Okay, kalau untuk pelajar ataupun mana-mana cikgu yang petang ni menggunakan handphone, dia kena install dahulu aplikasi Jamboard dalam App Store kalau untuk yang menggunakan Apple, dan juga Google Play Store untuk yang menggunakan Android. Okay, anda semua nampak dekat bahagian kiri ni kita ada tools. Tools ni peralatan yang kita boleh gunakan dalam Jamboard. Okey, yang pertama pen. Okey, yang pertama pen. Pen ni dia ada macam-macam jenis, ada pen, lepas tu ada marker. Lepas tu ada highlighter dan ada brush. Okey, jadi
bolehlah gunakan salah satu tools ni. Kalau yang menggunakan laptop dia senang lah, tapi kalau guna handphone selalunya dia agak susah sebab kamu nak balancekan apa orang kata kamu punya touch screen tu agak susah. Okey, yang kedua, tools yang kedua iaitu erase. Erase ni untuk padam. Okey, untuk padam apa kalau kamu dah contoh-contoh tiba-tiba salah. So padam. Okey. Yang ketiga untuk select. Okey. Select. Jadi select ni boleh ambil yang mana dan boleh draw ke, nak alih ke tempat lain ke contohnya. Okey. Seterusnya sticker note. Sticker note ni dia ada macam-macam warna, boleh pilih warna tapi tak banyak lah, warna dia ada 6 sahaja dan kamu boleh tuliskan apa yang cikgu minta lah nanti. Okey. Seterusnya gambar. Okey, image ni kamu boleh pilih lah nak masukkan apa-apa gambar daripada sini, sama ada daripada URL, kamera masing-masing, Google Image, Google Drive atau Google Photo. Okey, seterusnya shape. Okey, shape ada lebih kurang 8 shape, boleh masukkan kat sini. Okey, boleh pilih. Yang seterusnya text box. Kalau dalam laptop tools text box ada ya, tapi dalam handphone tak ada. Jadi handphone dia agak orang kata limited sikit lah untuk akses. Tapi kalau yang menggunakan laptop ataupun komputer boleh menggunakan text box. Dan juga yang terakhir laser. Laser ni macam ni. Okey. Maksudnya bila time ada pembentangan kita nak laser, maknanya kawan-kawan yang lain tahu kamu baca daripada mana sampai mana. Macam contoh sekarang ni cikgu guna laser. Okey, tampalkan nama anda di ruangan bawah. Contohnya. Okey. Sampai tenggelam dah cikgu punya arahan tu. Okey, tak apa. Maknanya kamu enjoy lah dalam apa orang kata bengkel petang ni. Sebelum bila kita dah okey, bila cikgu dah dapat jawapan daripada pelajar, nanti cikgu boleh klik button tepi ni yang more actions ni. Okey. Dan cikgu boleh download sebagai PDF. Okey, maksudnya nanti untuk page ni cikgu boleh download lah sebagai hasil kerja pelajar. Okey, selain daripada tu boleh save frame as image. Boleh juga jadikan frame ni simpan sebagai image. Okey. Dan remove ni tak payahlah sebab ni semua dah ada hasil kerja pelajar, kita perlu remove. Okey, so inilah yang penting untuk cikgu nanti sebab dalam ni pun ada cikgu juga kan. Jadi cikgu bagi penerangan untuk 2-in-1 sekali. Aktiviti cari perkataan tersembunyi dalam ni. Okey, ni pun boleh dijadikan satu aktiviti untuk guru dan juga murid. Okey, jadi pelajar dia boleh gunakan pen. Okey, dia cari. Dia boleh gunakan bentuk. Okey, dia boleh gunakan bentuk. Okey, contohnya nak bentuk bulat boleh, nak bentuk 4 segi boleh, 4 segi tepat dan letakkan jawapan dekat sini. Okey.